Aina pun tak masuk lagi. Siapa lagi tak ada? Alia dah ada. Farah ada. Okay. So hari ini kita akan buat revision sedikit berkaitan chapter yang masuk test esok. Sebelum saya go through past year question, ada tak spesifik soalan yang you nak tanya? Yang you all dah pernah buat dekat modul ke, past year question ke yang you tak faham? Ada tak? Guys? Korang jangan diam, respon. Ada tak specific question yang you nak tanya saya? Tak ada pun. Tak ada? Okay, kalau tak ada saya go through buku past year question ni ya. Okay, so untuk chapter yang pertama adalah numerical method. Okay, solution of linear equation. So numerical method ni dia ada 5 method yang you dah belajar, iaitu Gaussian, lepas tu crowd method, Doolittle method. Lepas tu kalau melibatkan linear equation, yang satu equation yang kita nak cari root tu, kita guna Newton-Raphson method ataupun fixed point iteration method. So the first one, saya akan fokus on this 3 equation and 3 variable dahulu. Okay, so first thing yang you kena tahu. Sekejap saya tak boleh conteng lah kat sini, saya download dulu. Okay, first yang you kena tahu dulu sebelum you convert into AX equal to B, you kena check dulu dia punya variable dalam ikut turutan tak X, Y, Z. Okay, kalau you tengok dekat sini, 2X plus 6Z plus 2, sepatutnya constant mesti right hand side. So what you have to do first, you kena buat dalam bentuk macam ni, 2X tambah 6Z sama dengan negatif 2. Lepas tu X tambah 2Y tambah 9Z sama dengan negatif 5. Yang bawah ni samalah. 6Y tolak 6Z sama dengan 5. So dekat sini baru kita convert into AX equal to B. So kalau dia menggunakan variable X, Y, Z, so kita tahulah ini X, ini Y, ini Z. Ikut turutan ABC tu. Turutan ABC bukan X, Z, Y kan? X, Y, Z. So you kena ikut dia punya turutan. So kalau untuk equation yang pertama, X dia adalah 2, Y dia tak ada. So dia jadi kosong. Z dia adalah 6. So 6 dekat sini. Okay, equation yang kedua dia dah ikut turutan X, Y, Z. Sebab tu jadi 1, 2, 9. 1, 2, 9. And then yang equation yang ketiga dia tak ada X. Sebab tu dia nilai dia adalah kosong. And then 6, negatif 6. Okay, so ini matrik A, matrik X, matrik B. So matrik B adalah negatif 2, negatif 5, 5. And then you kena make sure juga kalau dalam soalan ni, contohnya equation yang ini, dia bagi negative 9Z, okay, plus 5 plus 6Y equal to negative 3X. Okay. Kalau dia buat dalam turutan macam ni, you yang kena susun ikut turutan yang betul. Sekejap Kisha duduk situ dulu After class mama layan Kisha. Okay. So kalau you punya dapat soalan macam ni, apa yang you perlu buat, you kena susun dulu ikut turutan dia. X dulu, and then Y, and then Z.
susun balik dalam turutan bentuk macam ni supaya bila you convert into matrix, you tak buat kesilapan yang tak bagus lah. Sebab kalau you salah letak nombor dekat sini, kalau you apply Doolittle ke, you apply Gaussian ataupun crowd, habis you punya nilai semua salah. Sebab start daripada sini, kita akan follow through you punya jalan kerja. Okay, clear? Okay. Saya akan tunjuk apa yang macam student selalu buat silap semua. Saya tak akan tunjuk balik. Okay, Doolittle step dia macam ni. Crowd step dia macam ni. Saya tak akan tunjuk yang the whole process. Okay. Kalau the whole process sama ada you tengok kita punya yang dah pernah record masa saya ajak ataupun you boleh tengok my channel YouTube tu. Saya ada cover Gaussian, Doolittle dengan crowd tu. Okay, yang ini pula adalah state 3 method to find the roots of linear equation. Okay, so inilah dia punya ni Gaussian, Doolittle dengan crowd. Okay. And then yang ini Gaussian, kita tengok dia dah bagi dalam bentuk yang betul X, Y, Z. So do not worry lah. You just buat je macam biasa. Yang saya risau kalau dia bukan dalam turutan X, Y, Z. Dia buat dalam Y, Z, X lah. Okay, lepas tu kalau lah contohnya, yang ni saya cover sekali penilaian alternatif . Okay, contohnya lah kalau yang ini dia minta A21, A22, A23 dengan B2 using the Gaussian elimination method. You buat sampai dapat nilai ni je lah. A21 ni maksudnya kan kita ada buat first order dengan second order kan. Okay, kalau yang ini menunjukkan first order sahaja. So A21 sama dengan ingat tak dia punya formula dia tu? Korang ingat tak? A21 tolak A11 darab A21 bahagi A11. Ingat tak formula yang ni? Maksudnya yang ini, kalau dia minta A21, A22 dengan A23 dengan B2, you buat sampai first order je. Tak perlu buat yang sampai second order ni. Kalau second order, bentuk dia akan jadi macam ni. 2 kali. Tapi kalau bentuk macam ni, yang A21, dia punya prime ni 1 saja. Maksudnya dia hanya nak yang first order saja. Korang ingat tak? Kalau tak ingat, mari saya tunjuk jap. Yang ni. Kalau soalan minta A21, A22, A23 dengan B2, you buat jalan kerja yang ni je lah. Yang bawah-bawah ni you tak perlulah buat. Okay? Sebab soalan ni dia tak minta pun nilai X, Y, Z. Dia hanya minta A21, A22, A23 dengan B2. Maksudnya kat mana saya simpan? Okay, ni. Maksudnya, you buat jalan kerja yang ini saja. Yang bawah-bawah ni, semua tak perlu buat. Okay, faham? Clear tak? Faham, Puan. Okay. Ni saya cerita je tau. Macam kadang-kadang bentuk soalan kan berbeza-beza kan? Okay, kalau yang ini, dia mention soft. Kalau soft ni maksudnya you kena carilah sampai nilai apa X, apa Y, apa Z. Okay, and then saya ada bagi tahu sebelum ni, kalau melibatkan Gaussian, Doolittle dengan crowd, you boleh dapat tahu final answer dia menggunakan EQN
Tekan dekat calculator, mod EQN, lepas tu unknown. Lepas tu ambil unknown dia 3 sebab you ada 3 variable dan juga 3 equation. Dan you masukkanlah nilai dia 1, 2, 1, 5, 3, 10, 6, 17, 0, 8, 14, 20. Dan calculator akan bagi you jawapan akhir. So kalau you still have time, bila you check final answer you berbeza, you boleh check lah daripada awal mana yang you ada buat mistake. Okay. Yang ini pun sama, dia suruh cari A, B, C. Yang ini pun sama, X1, X2, X3. Dan kalaulah dia punya ni X1, X2, X3, awak janganlah buat jawapan akhir dia X, Y, Z. Sebab soalan kita bukan X, Y, Z pun. Kalau you ada soalan apa-apa nak tanya, boleh tanya ya sebab saya tak tahu apa yang you ada problem. Yang ini saya just go through saja past year question. Kalau you ada apa-apa soalan, just let me know. Okay, yang ini pula, find the matrix L and U for the equation below using Doolittle method. Cuba baca arahan, dia tak minta solve pun. Kalau soalan dia stated solve, you kena cari STU. Tapi kalau dia just minta L dengan U saja, maksudnya untuk method ni, you perlu buat sampai sini je. Sebab soalan just nak L dengan U. Dia tak nak pun U selesaikan sampai habis. Maksudnya dia tak minta pun nilai X2, X3 dengan X1. Ni X1 ni, salah. Okay, so apa-apa you baca betul-betul. Bukannya salah kalau you nak buat sampai habis. Tapi waste time lah sebab kalau soalan minta LU, you cari sampai habis, dia akan ambil masa sedikit lah. Okay? Alright? Ni saya just bincang-bincang santai-santai dulu Okay, saya takkan tunjuk the whole process sebab kalau the whole process nak tunjuk Doolittle pun kadang-kadang ajar 40 minit juga. Okay, yang ini dia suruh selesaikan menggunakan Doolittle method. So, alang-alang tu kita recall lah balik kalau nak buat Doolittle method, the first one, step yang pertama adalah AX equal to B. Step yang kedua adalah A equal to LU. Tapi kalau Doolittle method, matrik mana yang diagonal kita jadi satu? Which one? Kalau Doolittle method, matrik mana yang diagonal dia akan jadi satu? Matrik L ke matrik U? L. L. Thank you Shakira. So kalau you nak tahu, you tengok je dekat dia punya method ni. Saya selalu tunjuk. Kalau Doolittle, matrik L. Sebab kat Doolittle ni tak ada pun huruf U. Kalau dekat crowd ni pula, matrik U yang diagonal dia akan jadi 1. Okay, kita tengok nota sikit. Okay, tengok Doolittle. Matrik L dia jadi 1. Diagonal. Okay, tolong ingat Doolittle, matrik L yang jadi 1. Kalau crowd method pula, matrik U yang jadi 1. Yang matrik L remain. Okay, matrik L remain. Okay. So, ini adalah step yang kedua, A equal to LU. So, maksudnya you akan dapat elemen yang contohnya L11. Okay, dan seterusnya lah. You akan tahulah matrik L apa, matrik U apa. Okay, and then step yang ketiga adalah LY equal to B. Step yang keempat adalah UX equal to Y. Okay, dalam
test ke penilaian alternatif takkan diberi step ni ya. You yang kena tahu. Dalam formula sheet dia hanya bagi yang ini saja. Awak nak tahu apa yang akan diberi yang inilah. You tengok dekat you punya buku pasia tu, formula sheet. Ini semua yang akan diberi. So untuk chapter yang kedua, numerical method, dia hanya bagi yang ni, crowd method. Okay, kat matrix U. Kalau Doolittle method dekat matrix L. And then formula Newton-Raphson method. Okay, this one memang saya tak ada ajar so just abaikan sahaja. Okay, tak perlu apply pun yang tu. Okay. Sama lah kalau final answer you boleh guna calculator. Okay, yang ini dia nak find the LU factorization of the following matrix above using the Doolittle method. Yang ini pun sama, dia hanya nak matrix L dengan matrix U sahaja. So sama ada you list out macam ni ataupun you buat dalam bentuk matrix. Matrix L apa? Matrix U apa? Kalau saya lagi suka guna bagi jawapan dalam bentuk matrix. Tapi kalau you nak list down seperti ini pun tak ada masalah. Okay, buat masa ni ada apa-apa tak nak tanya? Buat masa ni macam okey je kan? Tak ada Puan. Faham. Faham yang ini pun dia straightforward je. Cuma yang ni. Dia just nak kelirukan yang ni je. Kod-kod lah you all buat dekat sini. AX equal to B. So B awak ambil negatif 3, negatif 11, positif 5. Tapi sepatutnya awak kena pindahkan dulu constant dia. So sepatutnya 3, 11, negatif 5. So jangan buat kesilapan yang macam ni lah. Make sure the constant you kena move dulu. Okay? Okay, kita tengok lagi. Yang ini sama saja. Ini contoh dia. Find the value of LU. Dia hanya nak LU saja. Ada soalan tak nak tanya? Korang? Tak ada. Tak ada. Yang ini from the given set of equations show that the value of A equal to 2, B equal to 2 and C equal to 3. Yang ini arahan dia sahaja berbeza tapi sebenarnya you kena buat seperti biasalah. You buatlah 4 step yang macam tadi tu. Start daripada AX equal to B sampailah UX equal to Y. Dapat tak jawapan dia A2, B2, C3. Kalau dapat jawapan sama, proven lah. Tu saja. Tapi jalan kerja dia sama saja. So kalau you tengok menggunakan crowd method, Doolittle method memang markah dia agak banyak. 14 markah, 15 markah. So sama jugalah dengan penilaian alternatif awak. Make sure awak faham dia punya konsep crowd method, Doolittle method, Gaussian, Newton-Raphson method dan juga polynomial. Okay. So yang ini pula kita tengok non-linear equation. Okay. Non-linear, apa beza non-linear dengan linear Kalau tadi soalan ada tanya kan, give 3 methods to find root of linear equation. Kalau tadi linear equation, dia sama je lebih kurang. Cuma yang ini non-linear, yang ini linear. Linear ni maksudnya apa-apa variable yang kuasa satu. Dia kuasa satu power dia satu. Macam ni lah. X kuasa 1, Y kuasa 1, Z kuasa 1. Kalau state method to find roots of linear equation, kita tahulah Gaussian.
Doolittle dengan crop method. Kalau non-linear equation, dua ni. Sebab yang chapter tu you belajar kan ada 5 saja kan. So yang 3 yang pertama ni adalah linear equation. Yang kedua terakhir ni adalah non-linear equation. Non-linear equation sebab soalan dia boleh bagi dalam x kuasa berapa pun yang lebih daripada 1. X kuasa 5 ke, x kuasa 3 ke dan seterusnya. Okey. Yang ini, kalau soalan yang nombor 27 ni, find the real root of x to the power of 5 minus x minus 7 equal to 0 with the initial value x not equal to 2. Give the answer correct to for decimal places. Okey, jarang sangat soalan yang dia tak bagi specific method untuk numerical methods ni. Tapi kalau soalan bagi macam ni, so you ada dua pilihan lah, sama ada you nak guna iteration method ataupun Newton-Raphson method. Tapi kalau saya, mesti saya akan go to the Newton-Raphson method. Sebab Newton-Raphson method dia ada formula yang kita just apply sahaja. Tapi kalau fixed iteration method ni, you yang kena cari iterative function dia. Ingat tak? Kalau yang tak dapat iterative function yang kurang daripada 1, kita kena ulang balik. Kita kena cari iterative function yang baru. Ingat ke tidak? Korang diam je. Korang ingat ke tak? Tak. Melah saya tunjuk. Yang ni. Okay, kalau fixed point iteration method, first kita check existence dia dulu. Dia mesti negatif dengan positif. Lepas tu daripada sini kita kena cari iterative function. Macam mana nak dapat iterative function ni? Iterative function apabila left hand side you adalah x kuasa 1 saja. Maksudnya daripada you punya soalan ni, you modify lah macam mana pun. Asalkan left hand side you jadi x. Okay, and then bila you dapat iterative function, you have to differentiate dan masukkan nilai x not awak dan syarat dia mesti kurang daripada 1. Ini syarat yang kita kena follow. Tapi kalaulah you gantikan x not you dan dia lebih daripada 1, you perlu cari iterative function yang baru. Yang ni. So kalau untuk yang ini dia tak follow the rule. Sebab tu kita kena repeat. Kita kena cari iterative function yang baru. Siapa yang tak ingat tu, you kena tengok balik lah ya. Okay, tengok balik video-video yang dah record dalam kelas ataupun tengok my channel YouTube tu. Okay. Lepas tu kalau you dah check dia kurang daripada 1, barulah kita akan gunakan iterative function ni dan kita ulang sampai kita dapat jawapan yang sama. Okay. Okay, kalau yang macam ni you ada dua pilihan, sama ada iterative method ataupun Newton-Raphson method Okay, yang ini pula. Write the equation 4x exponent to the power of x equal to 1 in term of x as the subject of formula. Then obtain the root for equation by using simple iteration method. Okay, yang ini. First kita nak cari, kita nak check the root kan. Sama ada dia dapat negatif ataupun positif ataupun negatif. Tapi step yang pertama tu kalau soalan bagi range. Yang ini soalan tak bagi range. So you just skip lah. Okay, yang step yang kedua yang kita nak cari iterative function. Tadi saya ada cakap iterative function kita boleh dapat apabila you punya left hand side hanya ada x sahaja.
X kuasa 1. So kalau macam ni, macam mana saya nak ada X kuasa 1 sahaja sebelah kiri? Can anyone try to modify this equation supaya sebelah kiri hanya ada X sahaja? Apa yang kita perlu pindahkan? Apa yang saya perlu pindahkan, guys? Korang just share you punya opinion, jangan diam je. Okay. Fakrul? Fakrul, kalau you buat apa? Apa yang you nak pindahkan? Tadi saya dah mention left hand side mesti ada X kuasa 1 sahaja. Kalau ini soalan dia, so apa yang you akan pindahkan supaya sebelah kiri you hanya ada X sahaja? Awak akan pindahkan apa? 4 eksponen. Ini? Betul? Betul. Betul. Yes. This is the correct way. Soalan ni pernah keluar final sebab tu dia berada di dalam modul ni. Tapi saya tak tahu kenapa ramai sangat pelajar terlampau overthinking yang dia boleh. Tapi pemikiran Fakrul bagus. Dia terus je pindahkan 4 dengan eksponen tu. Ada yang pelajar buat macam ni. Dia nak juga X yang dekat eksponen ni. Padahal nak buat ni bukannya senang sebab bila you nak buat ni, you kena tambah ln tau kat sini. You nak kena potong-potong tapi bukan semua pelajar tahu pasal eksponen dengan ln ni. Dan saya terfikir bila ramai yang nak X daripada eksponen ni, majoriti ramai salah soalan ni. Padahal you boleh pindahkan saja yang ni. Biar je X sebelah kiri ni. Saya tak tahu kenapa ramai pelajar yang dia nak juga X dekat eksponen ni. Why not you ambil je daripada sini? Sebab kalau you ambil daripada eksponen ni, you kena tambah ln both side. Ada juga pelajar dia tahu, okey dia tambah ln dekat sini pula dia tak tambah ln. Okey, untuk mat ni you kena fair and square. Kalau you tambah ln sebelah kiri, sebelah kanan pun you kena tambah ln juga. Okey. And then so ini you punya iterative function. Okay. Daripada sinilah yang you kena differentiate dulu. Ini kalau nak cerita banyak kita boleh bincang sebenarnya. Okay, ini step yang kedua. Step yang ketiga kan kita kena differentiate kan. So dapatlah negatif 1/4 eksponen negatif X. Lepas tu you gantikanlah XU dengan X0 iaitu 1. Okay. So nanti you dapat jawapan dia kurang daripada 1. Okay, kalau untuk soalan ni dia memang kurang daripada 1 lah. Lepas tu you just take this one. Dan you ulanglah sampai you dapat jawapan yang ini, root dia 0.2039. Kalau dapat soalan macam ni, jangan overthinking. Oh nak ambil X dekat eksponen ni lah. Jangan susahkan diri you. Ambil yang paling simple, okay? Ada apa-apa soalan nak tanya? Guys, ada soalan nak tanya? Ada point. Okay. Yang ini saya rasa menggunakan Newton-Raphson method tak ada masalah. Yang ini just polinomial saja. Polinomial dia punya formula tak susah pun. X tolak fx over f prime x. Fx ni adalah apa yang soalan bagilah. So nak dapat f prime x ni you kena differentiate lah. Kalau yang ini contohnya f prime x kita adalah 10x tolak
Yang ini akan dapat 4 darab 3/2. Dapat berapa? 6. 6x 1/2 sama. Okay, so ini saya punya f prime x. So kita start x0 kita dengan 1.5. So x kosong adalah 1.5. X1 apply lah formula ni. 1.5 tolak fx kita. 5 1.5 kuasa 2 tolak 4 1.5 3/2 tolak 6 bahagi 10 darab 1.5 tolak 6 darab 1.5 1/2. Dan you kiralah dapat berapa. Selagi dia tak sama, you ulanglah apa nilai dia kat sini. Okay. You ulanglah. Kalau lepas you kira-kira dia dapat sama, so you bolehlah conclude. Conclusion yang paling senang adalah so the root is apa nilai dia. Yang ni saya buat x, x, y je lah sebab saya tak kira pun. Kalau kira nanti kita boleh nampak lah apa nilai dia. Okay. Rasanya cukup lah kot. Okay, yang ni. X0 adalah square root tu. Puan, susah lah nak guna square root tu ni. Kalau you rasa susah, you guna je lah dalam bentuk decimal. Awal-awal tu you tekan calculator square root tu ni persamaan berapa. Kalau you start dengan decimal, contohnya lah square root tu berapa nilai dia? Sekejap 1.414213562. Okay, you start lah dengan contohnya dia nak 3 decimal places. You start lah dengan 1.414 ni. Kalau you rasa susah nak tekan square root tu ni. Kalau you rasa susah, cuba you menyenangkan dia. Apa cara yang boleh untuk you tak nampak dia kompleks. Okay. Okay, yang lain sama je lah kot. Okay, yang ini pula adalah dia bagi dalam bentuk lambda. Actually, dia sama je. Okay, kalau you rasa lambda ni mengelirukan you tukarlah dulu dalam x kuasa 3 ni. Lepas tu jawapan akhir you dapat yang ni. X equal to 2.9143. And then sepatutnya you kena tukar balik dalam bentuk lambda 2.9143. Kalau you rasa dia punya variable ni you are not familiar, tak salah pun you tukar dulu dalam bentuk X. Lepas tu you dah dapat dia punya root, you tukar balik X ni kepada lambda. Okay? Boleh tak? Boleh ke? Boleh puan. Okay. So ini chapter numerical method. Okay, yang ini adalah linear programming. Saya masuk sikit untuk kod lama untuk test. Okay, linear programming selalunya memang soalan ni agak familiar lah untuk you tukarkan dari bentuk ayat kepada dalam bentuk inequality. So you kena tahulah nak guna lebih besar ke, lebih kecil ke, lebih kecil ada tanda equal ni ke. So this one you kena tahu. Okay. Dalam modul pun ada jadual dia. So mungkin you boleh refer lah dekat situ. Okay, untuk linear programming ni sebenarnya dia tak banyak sangat bentuk soalan dia sebab sama ada dalam bentuk graph ataupun dalam bentuk simplex method sahaja. So kalau dalam bentuk graph selalunya dia akan bagi dalam bentuk yang ni jarang keluar tapi pernah keluar lah. X greater equal negative 2. So kita tahulah negative 2 kalau lebih besar sebelah kanan. Kalau lebih kecil sebelah kiri. Okay.
Yang selalu keluar yang macam ni. Given maximize z equal to 5x plus 9y. So ini kita punya objective function. Yang ini pula adalah kita punya constraint. So daripada constraint ni yang you kena cari dia punya coordinate supaya you boleh lukis semua line ni. Okay, line hijau, line biru, line merah. So after you construct this line, you kena tengok yang mana satu yang region dia kena ketiga-tiganya. Ketiga-tiga yang line hijau pun kena, merah pun kena, biru pun kena. So bila you dah tahu dekat mana you punya bounded region, you check dia punya coordinate pula kat sini. So dalam graph ni ada 3 koordinat. So kalau ada 3 koordinat, you masukkan ketiga-tiga koordinat ni dalam objective function ni. You gantikan apa nilai X, apa nilai Y. Lepas tu, bila you dah substitute, you boleh nampak apa nilai yang paling tinggi. So, kalau soalan minta maximum value, you ambil lah nilai yang paling tinggi. Kalau contohnya soalan minta minimum cost, contohnya, you ambil lah nilai paling rendah dan bagi tahu koordinat you. Bila X berapa, Y berapa. Dalam kes ni, X dia adalah 42. Y dia adalah 21. Tapi sebenarnya jawapan ni kena bagi detail tepat sama macam ni. 42.25. Lepas tu yang ini 21.13. Okey, ini adalah contoh selalu keluar penilaian alternatif ataupun test awak nanti esok. Lepas tu kalau dia bukan dalam bentuk graph, lagi satu bentuk adalah dalam bentuk simplex method. Untuk chapter ni, 2 benda je yang you kena faham lah betul-betul. Menggunakan graph dan juga menggunakan simplex method. Okay, ni saya tunjuk dalam simplex method pula. Okay. Kalau dalam bentuk simplex method, ini adalah objective function you. Kalau objective function, you kena tukar dalam bentuk standard form. Kalau standard form, you punya objective function ni, you kena pindahkan saja. So, dia akan jadi P tolak 30x tolak 45y equal to 0. So, ini adalah objective function. How about the constraint? Constraint yang pertama, you tambah slack yang pertama. Constraint yang kedua, you tambah slack yang kedua. Okay, and then bila you dah tukar dalam bentuk standard form, you gantikanlah dekat sini. Nilai dia, nilai X, Y, S1, S2. Yang ini boleh tengok detail dekat saya punya YouTube. Saya ada tunjuk the whole process untuk simplex method. Okay, so ini tentang linear programming. Linear programming tak banyak pun. First, tukar ayat kepada bentuk inequalities. Yang kedua, you kena tahu macam mana nak lukis graph dan macam mana nak tahu maximum profit ke, minimum profit ataupun minimum cost. Yang ketiga, you kena tahu macam mana nak apply this simplex method. Siapa yang lupa boleh tengok balik, tengok video yang dekat kelas ni bila belajar simplex method ataupun nak lagi senang, terus pergi kat saya punya YouTube channel. Okay. Yang terakhir adalah ordinary differential equation untuk kod baru. Okey. Untuk ODE, yang ini jarang sangat keluar. Pernah keluar sekali je yang state the order and degree ni. Okey, yang order ni kita tahulah order ni maksudnya derivative yang paling tinggi. Order. So you tengok dekat sini, ni order dia 2, ni order dia 1. So 1 dengan 2 mana lagi tinggi? 2. And then degree adalah degree pada derivative yang paling tinggi. Derivative pada order yang paling tinggi. Walaupun ini kuasa 4, tapi order dia rendah. So kita ambil dekat sini juga dia punya degree. So 1. Okay. Untuk ODE, yang the first one you kena tahu macam mana nak identify order dengan degree. Dengar tak suara saya guys? Dekat sini hujan lebat pula. Dengar point. Dengar. Okay.
Okay, yang kedua yang you kena tahu adalah form a differential equation for each of the following function. Okay, yang ini saya pernah state kalau you punya arbitrary constant, okay, kalau arbitrary constant you, kalau ada satu, you kena differentiate sekali saja dy dx. Kalau arbitrary constant you ada dua, you kena differentiate dua kali sampai you dapat bentuk ni. Okay, kalau yang macam ni, you kena differentiate sekali je lah. Kalau yang ni, you kena differentiate dua kali. Dan you punya jawapan akhir you, arbitrary constant ni tak boleh ada. Okay, arbitrary constant tak boleh ada dan dia mesti dalam bentuk derivative. Ini syarat untuk form a differential equation kalau you masih ingat. Okay, tak boleh ada arbitrary constant, maksudnya jawapan akhir you tak boleh ada A, B. Lepas tu dia mesti dalam bentuk derivative. Tak kisahlah dalam bentuk first order ke, second order ke ataupun third order. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada eh? Okay, yang ni sangat banyak soalan yang pernah keluar. Okay. Ini kod lama, yang ini kod lagi lama. Masa ni kalau BA 601 ni SEM 5 ambil. Dulu masa you punya senior, diorang ambil mat daripada SEM 1 sampai SEM 5 tau. Sebab tu ada BA 601 ni. Dulu ada BA 101, BA 202, BA 303, lepas tu BA 401 dengan BA 601 ni. 5 SEM belajar mat. Cuma yang kod baru ni 3 SEM je kan. Okay, lepas form of differential equation. Okay, you kena tahu solving first order of ODE dengan solving of second order of ODE. Okay, saya state dulu kalau first order of ODE, you kena tahu 4 method mana yang you akan guna. The first one is direct integration. Saya cakap laju sangat ke? Kau boleh follow? Different. Okay. Yang kedua adalah variable separable. Okay, yang ketiga adalah substitution. Substitution y equal to vx. The last one is if, integrating factor. So kalau soalan yang macam ni, okay, you kena tahulah you nak guna yang mana satu. You nak guna direct integration ke, variable separable ke, substitution ataupun integrating factor. Kalau soalan ni, you rasa you akan guna apa? Ada siapa boleh cuba? Anyone? Ada siapa nak cuba? Dari 4 method ni, kalau you dapat soalan macam ni, you akan guna method apa? Tak tahu eh. Kalau saya buat bentuk macam ni, ini method apa? Korang. Risau pula saya. Ini IF, integrating factor. Baru je belajar last week kan? Korang okay? Okay, fine. Okay, fine. Okay, kalau yang ini, guna method apa? Yang ni. Cuba. Salah tak apa. What do you think? VS. VS.
Very good. Variable separable. Kalau yang ini pula, ada operasi tambah kat sini. Kalau saya kata before this, kalau operasi tambah dan tolak, kita akan guna apa? Kalau benda tu tak boleh S. factorize. Ha? S. Substitution. Substitution. Very good. Bagus, Dayat. Okay. Okay, kalau soalan ni, dia dah bagi tahu dah. Using. So, you tak perlulah fikir. Tapi, dia bagi nama lain pula. Homogeneous equation method. Homogeneous ni method apa Siapa ingat? Siapa ingat? Substitution. Oh, kan dalam sini Ni. Saya ada highlight dekat you all hari tu. So, pernah keluar soalan final. Okay. So, dekat sini pun akan banyak soalan. Dan writer pun dah bagi hint dah guna method apa. Tapi kalau masa final ke penilaian alternatif, dia takkan bagi hint lah ya. Tapi chapter ni tak masuk kan penilaian alternatif. Tak apalah. You all study untuk test je lah. Okay. So banyak sangat soalan you all bolehlah buat. Okay, yang ini pula solving second order of ODE. Yang ini baru you belajar hari Selasa kan? Tukar dulu dalam bentuk auxiliary equation. M square minus 3M plus 2 equal to 0. Lepas you dah tukar dalam bentuk auxiliary equation, check dia punya ni. B square minus 4AC. Lepas tu dah check dia punya condition. Dia lebih besar ke, sama ke, lebih kecil ke. You cari dia punya root. Factorize. Ataupun you guna quadratic formula. Kalau dia complex root Okay, you dah jumpa root. You masukkanlah dalam general solution. Yang ni saya just macam recall lah supaya you boleh ingat balik step dia. Okay, kalau yang macam ni, you kena simplify dululah. 2y prime plus 6y prime minus 10y prime plus 16y plus 4y. So, selesaikan dulu. 2y double prime. Yang ini akan jadi tolak. Tolak 4y tambah 20y. So dekat sini baru kita tukar 2m kuasa 2 tolak 4m tambah 20 sama dengan kosong. Dan baru you buat step dekat sini. So kalau yang macam ni, you selesaikan dulu, okay? Oh, dah lebih pukul 3 pun. Okay, kalau dia bagi macam ni je, dia nak specific solution. Bila dia bagi extra info macam ni, dia nak specific solution, okay? Okay. So, itulah dia. Habis dah. Okay, so lepas ni saya nak you all pergi dekat CDOS. Okay. You pergi dekat CDOS, saya ada letak dekat assessment soalan pre-test. Ada soalan pre-test DBM 3013 untuk kod lama. Pre-test untuk DBM 333 untuk kod baru. So, you buatlah ikut you punya kod. Okay? Boleh? Kalau ikutkan, you kena hantar dalam masa 1 jam lah. Tapi sebab ini adalah pre-test, you ambil lah masa. Kalau dapat siapkan dalam masa 1 jam lagi bagus. Lepas you siapkan, you just upload je macam biasa. Saya tak letakkan waktu dekat situ. Okay?
sepatutnya pukul 3 suku, hantar 4 suku ke saya tak buat. Sebab ini adalah pre-test. Untuk esok saya akan baru letak waktu. Siapa yang hantar lambat tu dia akan tulis submission late lah. Okay? So itu saja hari ini. Lepas ni you all terus buat pre-test. Okay? Okay, Puan. Okay, thank you semua. Ada soalan tak untuk hari ni? Tak ada Puan. Tak ada. So itu sajalah short discussion kita hari ini. Harapnya you all boleh recall balik apa yang pernah belajar sebelum ni lah. Okay. Thank you semua. Assalamualaikum. Salam Puan. Terima kasih. Okay, sama. Terima kasih Puan. Ya, sama-sama.